Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali saya ingin memohon ribuan maaf, jutaan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana saya buat video ini bertujuan untuk buat sedikit teguran kepada satu individu yang telah viral di dalam media sosial sekarang, iaitu individu yang bernama Ko Rafidah Ko Syafi'i. Jadi sama-sama kita mendengar apa yang diucapkan oleh Ko Rafidah Ko Syafi'i dan apakah yang perkara yang saya akan tegurkan kepada Ko Rafidah Ko Syafi'i, yang saya yakin dia ni seorang yang ada ilmu yang bagus, mempunyai pendidikan yang tinggi, dan dia dapat membaca Al-Quran, membaca doa dengan baik, tapi ada sedikit kesilapan. Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan dakwaan apa yang berlaku terhadap dirinya itu saya serahkan kepada seorang lagi ustaz untuk buat teguran yang saya kepilkan bersama dalam ruangan komen ini. InsyaAllah sama-sama kita dengar. Saya walaupun saya berpendapat bahawa itu hanyalah sebagai satu keajaiban yang berlaku kepada Ko Rafidah, yang antara lain dia dengan Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan untuk menilai apa yang diucapkan oleh Ko Rafidah dan Ko Syafi'i dan apakah yang kesilapan kepada yang saya akan tegurkan ini, insya-Allah. Okey, sama-sama kita akan melihat. Ustaz Abilu, saya nak mendoakan di tanah suci ni sebab sekarang saya kenalkan diri dululah ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ko Rafidah binti Ko Syafi'i. Saya berusia 38 tahun. Saya dilahirkan di Kampung Kepala Bendang, Kepala Batah, Alok Stang, Kedah, Darul Aman. Kak, dia orang tipu kak. Oh, dia orang saja cakap kata Abilu watching, apa Mahathir watching, Anwar Ibrahim watching semua sebab apa? Sebab nak bagi akak konon-konon perasan lah. Is that what they doing? Oh, tipu rupanya. Terhibur kejap. Okay, so let's not continue. Interview ke? Interview dengan you. Mangkuk, aku tak redha korang duduk kat dalam ni. Serius aku tak redha. Dan aku doa, ya Allah, laknatlah dia orang semua. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza dara syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, perkara yang saya ingin tegurkan kepada Puan Ko Rafidah Ko Syafi'i ialah tentang ayat Quran yang telah dibaca, iaitu dalam surah Yasin, surah ke-36 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, dalam ayat ini saudari ataupun Puan Ko Rafidah ada membaca ayat tersebut, iaitu surah ayat 82. Dia telah membuat sedikit kesalahan, iaitu dia menyebut membaca ayat itu innama amruhu iza daro. Saya ulang balik. Kesalahan yang dibuatnya ialah
innama amruhu iza dara. Sepatutnya innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya sesungguhnya keadaan kekuasaannya, kekuasaan Allah, apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman pada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Baik, inilah dia di antara yang saya respon kepada apa yang telah disebut oleh Rafidah semasa dalam sesi live dia bersama dengan rakan-rakan Facebook. Dan oleh sebab kemarahan Rafidah tersebut menyebabkan dia tersilap membaca ayat Al-Quran. Jadi saya berharap insya-Allah Rafidah dapat membaiki apa yang telah dibaca tadi dalam surah Yasin, kerana kesilapan satu huruf pun adalah kita akan berdosa. Lebih baik kita baiki balik kesilapan ayat Al-Quran. Tentang lain-lain perkara, tentang dakwaan Rafidah masuk ke dalam Kaabah bersama dengan Raja Salman, dan keistimewaan lain, berjumpa dengan Nabi SAW, itu saya serahkan kepada ustazah, saya serahkan kepada ustaz lain untuk membicarakannya, insya-Allah. Okey, inilah dia react saya untuk Wan Ku. Baik, saya akan memberikan beberapa potongan komen seorang ustaz yang telah saya jumpa dalam YouTube, mengomen tentang Rafidah, dan saya berharap bahawa kita sama-sama dapat menilai balik apakah kenyataan-kenyataan Rafidah ini kenyataan benar ataupun tidak benar. Kita serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilainya. Dan kalau sekiranya perkara ini tidak benar, saya berharap kita dapat kembali kepada jalan Allah dan kita mohon keampunan dan kita baiki semua kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan, insya-Allah. Okey, sama-sama kita mendengar teguran ustaz yang saya paparkan dalam video ini, insya-Allah. Diberikan kesihatan, insya-Allah. Baru-baru ni tular satu video seorang perempuan pergi ke Mekah, kemudian dia berjumpa dengan Nabi SAW yang pada asalnya dia nampak seperti mana Pak Guard, security guard Masjidil Haram. Kemudian dia tengok rupanya Nabi SAW. Kan, ni tular. Jadi kita nak kata ya qazah kah? Nak katakan perempuan ni berjumpa dengan Nabi secara live, secara direct dengan Nabi SAW. Kita tak tahu sama ada benda ni satu realiti ataupun fantasi. Sama ada realiti atau fantasi, tapi lebih pada fantasi lah. Lebih pada fantasi. Dia menggunakan apa? Menggunakan imajinasi dia sendiri. Bagaimana Nabi SAW, Nabi datang secara live. Mustahil lah, kita kata mustahil benda tu berlaku. Kerana Nabi SAW, ulama-ulama pun tuan-tuan hanya bermimpi. Bermimpi Nabi SAW. Bila dia mengatakan jumpa dengan Nabi secara yaqazah ataupun jumpa Nabi secara live, dan kemudian sempat lagi dibuka YouTube lah, buka video live rakam video pula jumpa dengan Nabi SAW. Nabi datang ke bilik dia bercakap-cakap satu benda yang mustahil. Sebab
Sebab selalunya bila mana Nabi SAW dalam mimpi kita pun kita akan tergamam. Kita akan tergamam, kita akan terkedu. Iyaka. Jadi petanda persoalan ataupun menjadi kita tergamam, tak boleh nak buat apa. Macam tu, selalunya macam tu. Cuma kita dapat lihat Nabi SAW. Yang ni dia boleh buat video pula. Boleh buat video pula, boleh bersembang pula, ada cerita sana, cerita sini, macam apa nama? Macam dia menggunakan imajinasi dia, berbincang-bincang dengan imajinasi dia, ilusinasi. Tuan-tuan, tu ilusinasi. Jadi jangan. Jadi kita bukan tak percaya, tak boleh percaya, bukan tak percaya. Kita tak boleh percaya 100% lah. Kalau kita kata macam tu, tak boleh percaya 100% lah. Kan? Sebab tu mimpi pun, kalau mimpi pun hukum yang kata Nabi SAW, Nabi SAW bagi hukum dalam mimpi. Hukum tu pun tak boleh kita bawa ke tengah, sebab dan itu hanya mimpi. Sebab tu ulama-ulama Allah SWT Muhammad suruh, andainya kita bermimpi tentang Nabi SAW, rahsiakanlah mimpi itu. Rahsiakan. Hanya untuk kita saja. Hanya untuk kita. Mungkin Allah SWT, andainya kita ni orang yang beriman pada Allah SWT, mungkin Allah SWT nak bagikan kita rasa tenang, kita rasa selesa, kita rasa seronok, kita rasa gembira bila berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi kalau kita ahli maksiat, kalau kita ahli dosa, sebenarnya bila Allah Ta'ala bagi kita mimpi Nabi SAW, itu bermaksud apa? Bermaksud Allah Ta'ala nak suruh kita bertaubat. Kita minta bertaubat di atas kesalahan-kesalahan, kesilapan kita. Jadi Allah Ta'ala bagi kita bermimpi Nabi SAW pun boleh juga berlaku macam tu. Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta Allah bagi petunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni berada dalam suasana negara dunia kita hari ini sekarang dalam keadaan apa? Hampir-hampir yang orang kata apa, hampir-hampir nak kiamat lah, kata ulama. Hampir-hampir nak kiamat, datangnya da'iyah dajjal dan macam-macam jenis lah. Sehingga akan timbul macam-macam jenis perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam dunia kita hari ini. Jadi kita banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah SWT. Banyak-banyaklah kita dekatkan diri dengan Allah SWT. Wallahu alam. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.